Okey kelas, so hari ni kita akan sambung kita punya kelas. So before this, masa saya suruh students untuk isi poll berkenaan dengan kita punya kelas. Okay, most of student lebih senang kalau kita buat satu kelas online dan satu kelas recorded video. So for now kita ikutlah, kita follow dengan medium tersebut. So setiap hari Isnin saya akan sediakan recorded video dan setiap hari Khamis insya-Allah kalau tak ada apa-apa kita akan buat online class macam setiap hari Rabu. Okay, kalau tak ada apa-apa kita akan buat kelas macam sekarang ni lah untuk sama ada sambung new topic ataupun kita akan buat sedikit revision tentang apa yang awak tengok di dalam video. Okay, so hopefully semua student dah tengok video yang saya share dalam Google Classroom minggu lepas. Kelas minggu lepas ada satu video, ada satu hari yang saya share video hari Isnin minggu lepas. Okay, berkenaan tentang how to represent our qualitative data, dan hari Isnin yang lepas saya kongsikan video di Google Classroom berkenaan tentang how to represent our quantitative data. So boleh tengok tak saya punya screen sekarang? Boleh Dr. Alright. So kita nak buat sedikit summary ataupun sedikit ringkasan apa yang ada dalam video kedua-dua kelas tersebut. Okay, so dalam chapter 1 kita belajar tentang all the definitions, all the teori berkenaan dengan statistik, apa-apa maklumat, semua term-term yang penting yang awak kena tahu. Dan yang terakhir sekali kita belajar tentang macam mana kita nak collect data dan macam mana kita nak buat sampling. Okay, teknik-teknik sampling, teknik-teknik untuk kita ambil sampel. Okay, so bila dalam chapter 2 ini kita akan fokus on how to represent ataupun how to organize kita punya data. Okay, kemudian nanti kita akan belajar how to measure kita punya data. So di dalam chapter 2 ini, okay, dia terbahagi kepada dua part. Part yang pertama adalah representation of the data, either qualitative data ataupun quantitative data. Dan part yang kedua nanti akan belajar tentang all the measurement yang penting, okay, seperti measures of central tendency iaitu mean, mode dan median, measures of dispersion, variance, standard deviation, measures of location, measures of skewness. Ada beberapa measurement yang kita akan belajar later, okay, either menggunakan formula ataupun menggunakan teknik-teknik pengiraan tertentulah untuk kita punya data. Okay, so kita nak tengok secara summary macam mana cara kita nak represent our data. So dalam representation of the data ni kita fokus kepada descriptive statistik. Okay, seperti yang awak tahu kita ada dua jenis statistik iaitu descriptive statistik dan juga inferential statistik. Tapi inferential statistik ni dia tidak melibatkan proses-proses organizing dan juga representation of the data, analyzing of the data. Because kalau inferential statistik ni dia more kepada kita observe and we come into conclusion ataupun we come into a decision ataupun kita buat inference, okay, berkenaan tentang sesuatu population berdasarkan sampel ataupun sesuatu population berdasarkan observation yang kita buat. Dia tak ada melibatkan any measurement tertentu. Tetapi dalam descriptive data, okay, bila kita melibatkan descriptive statistik, dia akan melibatkan proses of collect the data and then organize the data and then analyze the data. So now kita dah belajar how to collect data, kita move kepada how to organize kita punya data. So, kita tahu yang data kita terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah qualitative data. So, qualitative data ni adalah data yang tidak melibatkan nombor. Dia adalah data yang bukan dalam bentuk nombor. Contohnya gender, jantina. Contohnya agama, India, Buddha, Kristian, Islam, Buddha. Okey, contohnya race, bangsa, India, Cina, Melayu. Okey, marriage status, bujang, berkahwin, janda, duda. Okey, semua itu adalah data-data yang tidak berbentuk nombor. Contohnya, kalau awak nak kaji tentang bilangan pelajar di 4 kampus UiTM. Okey, so
bukan bilangan, jantina pelajar di 4 kampus UiTM. So awak pun hantar questionnaire kepada kampus jengka. Contoh, okey, kampus Negeri Sembilan, kampus Kuala Terengganu, kampus Pasir Gudang. Contoh, 4 kampus UiTM. Okey, so awak dapatkan maklumat. So awak dapatkan maklumat, katakanlah dekat kampus jengka ada 1,000 pelajar. So apa maklumat yang awak akan dapat in return bila benda yang awak study, variable yang awak study adalah gender, awak akan dapat gender lah. Contohnya pelajar yang pertama hantar dia jawab male. Pelajar yang kedua hantar dia jawab female. Pelajar yang ketiga hantar dia jawab female. So awak akan dapat 1,000 male, male, female, 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 female. Okay, so awak nampak ini adalah awak punya data dan data ini bukan berbentuk nombor. So kalau kita tulis data kita dalam bentuk yang macam ni, is hard untuk kita betul-betul nampak ataupun analyse. Berapa orang female nak kena kira pula satu-satu. So data ni kita boleh present dia dalam bentuk table. So table yang pertama untuk kualitatif data adalah contingency table. Okay, di mana contingency table ni dia memiliki beberapa maklumat penting. Contohnya katakanlah kita nak kaji tentang ataupun kita nak buat survey tentang pelajar-pelajar UiTM 4 kampus. Okay, so pelajar kampus jengka katakanlah ada 1,000 orang, daripada 1,000 ni 300 merupakan lelaki, 700 merupakan perempuan contoh. Pelajar kampus Negeri Sembilan ada 5,300 orang. Daripada 5,300 ni 2,600 adalah lelaki, okey, 2,700 adalah perempuan contoh. Pelajar Kuala Terengganu ada 3,000 orang, daripada 3,000 ini 500 lelaki, 2,500 perempuan. Pelajar Pasir Gudang ada 7,100, daripada 7,100 ini 2,500 adalah lelaki dan berapa baki dia? 4,600 adalah perempuan contoh. So macam mana kita nak letakkan dalam table? Kita boleh buat table. Dalam table kita ni adalah kategori-kategori dia. Okay, kategori kat sini adalah gender. So gender, male, female. Okay, dekat sini kita punya kampus. Kampus Jengka, kampus Negeri Sembilan, kampus Kuala Terengganu, okay, dan kampus Pasir Gudang contoh. Okay. Okay, kampus Pasir Gudang dan dekat hujung ni kita ada total. So boleh isi maklumat, okay, kampus jengka male ada 300, female ada 700. Kampus Negeri Sembilan male ada 2,600, female ada 2,700. Kampus Kuala Terengganu male ada 500, female ada 2,500. Okay, kampus Pasir Gudang male ada 2,500, female ada 4,600 contohnya. Okay, so awak boleh totalkan dekat sini. Awak boleh totalkan berapa jumlah pelajar dekat sini. Okay. So kampus Jengka ada 1,000 pelajar, kampus Negeri Sembilan ada 5,300 pelajar, kampus Kuala Terengganu ada 3,000 pelajar, okay, kampus Pasir Gudang ada 7,100 pelajar, total pelajar lelaki ada 5,900, okay, total pelajar perempuan ada 71,7198, 98, so 10,500. Okay, so total pelajar semua sekali ada 16,400. Kalau kita tambah 1,000 campur 5,300, 6,300 campur dengan 3,000, 9,300, 9,300 campur dengan 7,100, kita dapat juga total 16,400.
So, bila kita dah present data kita macam ni, is easy untuk kita analyse. Later bila kita tanya, okay, mana kampus yang paling ramai student female? Kita directly boleh nampak daripada table, paling ramai student female adalah kampus Pasir Gudang iaitu 4,600. Mana kampus yang mempunyai paling ramai student? Paling ramai student Pasir Gudang iaitu 7,100. Berapa total pelajar lelaki di keempat-empat kampus? Pelajar lelaki di keempat-empat kampus adalah 5,900. So itu adalah tujuan kenapa kita present data kita dalam table. So ini kita panggil sebagai contingency table. Okay. So another table yang kedua, untuk kita represent kualitatif data adalah frequency distribution table. Okay, so frequency distribution table ni dia ada dua sahaja maklumat. Okay, di atas frequency distribution table kita ada maklumat kategori. Kategori yang kita nak study dan juga frekuensi. Katakanlah kita nak study tentang bilangan pelajar di UiTM kampus Jengka. So kategorinya adalah gender. Okay, so berapa male dan berapa female. Dekat sini ada frekuensi. So ini hanyalah untuk pelajar kampus Jengka. So male-nya ada 300, female-nya ada 700. So total pelajar adalah 1,000. So ini adalah frequency distribution table. Okay, maksudnya instead of awak biarkan data awak dalam bentuk male, female sampai 1,000, okay, tanpa analyze, kita transferkan all the data yang 1,000 ini kepada table supaya lebih mudah untuk kita describe kita punya data. Later kalau kita perlukan jumlah, kita dah tak perlu kira, kita hanya rujuk kepada table sahaja. So ini adalah cara macam mana kita nak represent kita punya data. Kalau data itu melibatkan kualitatif data, di mana kualitatif data asalnya dia bukan berbentuk nombor, tetapi kita transform dia untuk mempunyai frekuensi bagi setiap kategori. Okay, so itu adalah frequency distribution table yang kedua. Okay, dan yang ketiga, kita boleh represent kita punya kualitatif data dalam bentuk bar chart. Okay, chart ni adalah graf. Chart ni adalah graf, bar tu adalah bar lah. Okay, bar tu macam ni lah, ni kita panggil dia sebagai bar. Okay, so bar chart ada 4 jenis bar chart. Yang pertama kita panggil sebagai simple bar chart. Okay, di mana simple bar chart ni biasanya dia hanya mempunyai satu variable sahaja untuk dia punya bar chart. Okay, kita ada satu sahaja variable untuk bar chart kita. Contohnya kalau macam kita nak kaji tentang bilangan pelajar di keempat-empat kampus. Okay, bilangan pelajar di keempat-empat kampus UiTM tadi ni. Okay. Okay, so kita boleh represent dia dengan menggunakan bar chart, di mana bar chart biasanya ada dua. Bukan biasanya, memang dia akan ada dua axis. Axis yang pertama adalah axis X, di mana axis X ni biasanya adalah kategori. Okay, kategori kalau dalam kes kita ini adalah campus. Okay, kita akan ada kampus Jengka, kita akan ada kampus Negeri Sembilan, kita akan ada kampus Kuala Terengganu dan kita akan ada kampus Pasir Gudang. Dan untuk y-axis adalah frekuensi. Okay, so untuk y-axis adalah frekuensi. Dia sebenarnya boleh vice versa, boleh terbalik. Boleh jadi juga y-axis adalah kategori, x-axis adalah frekuensi. Kita tengok. Okay, so how to do bar chart? Bar chart punya tinggi mewakili frekuensi data. So kalau kita ada kampus Jengka 1,000 pelajar, katakanlah 1,000 dekat sini. So bar chart kita tinggi dia mewakili frekuensi. Okay. 1,000 kat sini. Tak boleh 1,000 sebab kita ada sampai 7,000. Katakanlah kat sini 2,000, 4,000, 6,000.
So kalau 1000 di separuh je. Okay. Itu untuk yang pertama. So untuk yang kedua, kategori yang kedua, bacat di antara dua kategori awak kena letak sedikit gap. Okey, gap tu maksudnya ada jarak. So untuk Negeri Sembilan, pelajar ada 5,300, katakanlah tinggi dia daripada sini sampai 5,300 dekat sini. Okay, so ada sedikit gap dan awak kena ingat yang saiz bacat lebar ni kena sama. Dia tak boleh ada yang kecil, ada yang besar, tak boleh. Contohnya kalau macam Kuala Terengganu ni ada 3,000 pelajar, awak lukis macam ni. Kecil lah sikit, tak boleh. Okay, saiz bacat lebar dia mesti kena sama untuk semua bacat, untuk semua kategori. Okay, so kita kena bagi sama dan gap di antara kategori pun kena sama. Okay, so Kuala Terengganu ada 3,000, so dekat sini. Okay, yang ini nampak macam tak sama sebab saya buat free hand. Okay, so awak kena ukur betul-betul, saiz bacat kena sama, gap ni pun kena sama. Tak boleh ada yang jauh, ada yang dekat. Dan macam mana kita nak tahu bacat, macam mana kita nak lukis bacat, okay, di antara bar ada gap. Okay, di antara bar ada gap. Okay, kampus Pasir Gudang 7,100, so 7,100 kat sini. Okay, so ini adalah kita punya bacat. So bila kita ada bacat, awak boleh nampak yang lebih mudah untuk kita analyse data kita. Sebab apa? Sebab kita nampak direct. Contohnya kalau saya kata, yang mana satu yang paling ramai student? Terus nampak kampus Pasir Gudang. Sebab kita nampak, kita tahu yang tinggi dia mewakili frekuensi. So siapa yang paling tinggi, dia yang paling ramai student. So itulah dia reason dia kenapa sesuatu data tu perlu ditransformkan sama ada menjadi table ataupun menjadi graph. Okey, macam mana kalau kita tukar x-axis dengan y-axis? Okey, sekarang x-axis kita adalah frekuensi. Okey, y-axis kita akan jadi kategori. So kampus Jengka, kampus Negeri Sembilan, kampus Kuala Terengganu, kampus Pasir Gudang. Okey, so 2,000, sini 4,000, sini 6,000. Okey, frekuensi. Okey, dia sama je, cuma dia akan jadi horizontal lah dia punya bacat dia. Okey, so kampus Jengka ada 1,000, so dekat sini dia punya bar. Lepas tu jarak sikit, kampus Negeri Sembilan ada 5,300, so bar dia dekat sini. Okay, kampus Kuala Terengganu ada 3,000, so bar dia dekat sini. Okay, so dia akan jadi horizontal, terbalik. Tapi caranya masih sama. Okay, caranya masih sama, kena ada gap di antara kategori. Okay, dan gap tu kena sama, saiz bar pun kena sama. Beza dia yang ini bar awak menegak, yang ini bar awak melintang. Okay, so ini adalah simple bacat di mana dekat simple bacat hanya ada satu sahaja bacat untuk each kategori. Okay, yang kedua, kita ada multiple ataupun compound bacat. Okay, so apa dia multiple ataupun compound bacat? Multiple ataupun compound bacat ni bila awak ada lebih daripada satu variable untuk each kategori, macam kita buat tadi bila mana kita ada maklumat, okay, untuk setiap kampus kita ada maklumat berapa lelaki, berapa perempuan. Kita guna maklumat yang sama. Okey, so apa yang dikatakan sebagai multiple ataupun compound bacat, kalau awak tengok dekat sini, okey, awak ada kategori awak masih lagi campus of UiTM.
Okay, kampus Jengka, kampus Negeri Sembilan, kampus Kuala Terengganu, kampus Pasir Gudang. Cumanya untuk setiap kampus awak ada dua maklumat, lelaki perempuan, lelaki perempuan, lelaki perempuan, lelaki perempuan. So untuk setiap kategori kita ada dua variable. Okay, variable yang pertama pelajar lelaki, variable yang kedua pelajar perempuan. Kita boleh sekalikan dia di atas satu bacat. Okay, katakanlah kita buat bacat yang menegak, vertikal, di mana yang ini adalah kategori, yang ini adalah frekuensi. Okay, so yang pertama adalah kampus Jengka, yang kedua adalah kampus Negeri Sembilan, yang ketiga adalah kampus Kuala Terengganu dan yang keempat adalah kampus Pasir Gudang. So untuk kampus Jengka, kita ada 300 lelaki, 700 perempuan. Okay, ni 2,000. Ini 1,500, 3,000, 4,500, 6,000. Senggat ni tak kisah ikutlah kesesuaian, nak buat berapa pun tak apa. Okey. So sekarang dekat kampus Jengka ada 300 lelaki. So 300 lelaki katakanlah dekat sini. Okey. Lepas tu ada 700 perempuan. So untuk variable kedua kita letakkan dia betul-betul sebelah variable pertama. 700 perempuan, katakan banyak ni. Okay, kerana dia berada di bawah kategori yang sama iaitu kampus Jengka. Okay, so ini yang kita panggil sebagai multiple bar chart. Di bawah satu kategori ada banyak bar chart. Okay, untuk kampus Negeri Sembilan 2,600 lelaki. So kita pun lukis. Jarakkan sikit antara kategori, kena jarak. Okey, 2,600 lelaki. So 2,600 katakanlah kat sini. Okay. Lepas tu perempuan ada 2,700. So 2,700 dekat sini. Okay. So ini kita panggil sebagai multiple ataupun compound bar chart. Okay. Syarat dia untuk multiple ataupun compound bar chart, di antara kategori mesti ada gap yang pertama. Okey, dan yang kedua awak kena ikut turutan. Kalau kategori pertama lelaki dekat depan, perempuan dekat belakang. Kategori yang kedua pun lelaki kena dekat depan, perempuan kena dekat belakang. Kategori ketiga Kuala Terengganu ni pun lelaki kena dekat depan 500. So katakanlah 500 dekat sini. Okay, 500 banyak sikit kat sini. Dan dia punya yang perempuan ada 2,500. So 2,500 katakanlah dekat sini. Okay, so kena ikut turutan. Jangan campur aduk, kejap lelaki depan, kejap perempuan depan, tak boleh. Okay, dia kena sama. So because of we have more than one variable for each category, ini kita panggil sebagai multiple ataupun compound bar chart. Di bawah satu kategori yang sama, awak ada dua variable yang berbeza. Okay, so ini adalah multiple ataupun compound bar chart. Yang ketiga adalah komponen bar chart. Apa dia komponen bar chart? Komponen bar chart dia very similar dengan multiple ataupun compound bar chart. Cumanya kalau multiple dan compound bar chart awak letak variable yang berbeza dengan bar yang berbeza, tetapi untuk komponen bar chart kita letak dia di satu bar yang sama untuk setiap kategori. Okey, contoh kita ada 4 kategori iaitu campus. Okay, 4 kategori iaitu kampus Jengka, kampus Kuala Terengganu, kampus Negeri Sembilan,
kampus Kuala Terengganu dan kampus Pasir Gudang. Okay, kategori dan frekuensi. Kalau tadi dalam multiple bacat, satu kategori ada lebih daripada satu bar. Okay, sekarang setiap kategori hanya ada satu bar. Tapi dia combine dua-dua maklumat. Macam mana nak buat? Okay, contohnya kampus Jengka. Kampus Jengka kalau awak tengok total pelajar dia 1,000. So awak letak dulu total pelajar 1,000. Ada lagi ke tu? Dengar ke suara saya? Dengar doktor. Okay, terima kasih. Alright, total pelajar. Okey ke? Okey, total pelajar 1,000. Okey, total pelajar kampus Jengka 1,000. Cumanya kita pecahkan kepada dua. 300 lelaki, 700 perempuan. So kita tanda. Dekat mana? Kita tanda dekat mana lelaki. So 300 lelaki. So katakan kita tanda dekat sini and then kita colourkan. Yang merah ni lelaki. Kita colourkan dia warna merah. So ini melambangkan lelaki dan yang kuning tu melambangkan perempuan. Okey. Kampus Negeri Sembilan, total ada 5,300. Kita tanda dulu 5,300 dekat sini. Okey, naik atas dulu sampai 5,300. Okey. Lepas tu kita tengok lelaki ada berapa? Lelaki ada 2,600. So tanda kat mana 2,600? 2,600 duduk dekat sini. So yang ini adalah pelajar lelaki. Awak pun colour lah. Okay, pelajar lelaki, awak pun colourkanlah pelajar lelaki ni. Okay, pelajar lelaki 2,600 and the rest yang bahagian atas tu adalah pelajar perempuan. Okay, yang the rest yang atas tu adalah pelajar perempuan. So yang ini adalah pelajar lelaki, kita bezakan dengan colour. Okay, so ini kita panggil sebagai compound, yang ini kita panggil sebagai komponen bacan. Okay. Maksudnya setiap kategori dia ada satu saja bacat tetapi dalam satu bacat dia mewakili dua maklumat. Okey. Kalau awak tengok dekat sini awak tahulah oh yang ini pelajar lelaki ada berapa ni? Ada 2,600. So baki dia ni okey ada lagi 2,700. Ini pelajar perempuan. Oh yang ini pelajar lelaki ni kat Jengka ni berapa ni? 300. So baki dia berapa? Baki dia 700. Pelajar perempuan. Okay, so ini kita panggil sebagai komponen bacat. So untuk komponen bacat masih lagi sama, okay, dia kena ada gap di antara kategori dan dia kena uniform. Kalau dekat bahagian bawah ni lelaki, dekat sini pun bahagian bawah adalah lelaki. Kalau bahagian bawah perempuan, semua bahagian bawah adalah perempuan. Dia kena sama. Okay, jangan letak berbeza-beza, bercampur aduk, dia kena uniform. Okay, so sebenarnya untuk kita analyse data, komponen bacat lagi senang untuk kita baca. Kenapa? Bila kita tengok dekat multiple bacat, kalau saya tanya, mana kampus yang ada banyak, yang paling banyak student? Awak tak boleh jawab. Sebab apa tahu? Sebab kita tak nampak keseluruhan student kerana dia pecah dua bar. Tetapi bila kita sekalikan dia di bawah satu bar yang sama, kalau saya tanya mana kampus yang banyak, Negeri Sembilan ke Jengka? Terus nampak Negeri Sembilan lagi ramai sebab dia punya bar lagi tinggi. Cumanya dia pecahlah dua, ada lelaki ada perempuan. Tapi keseluruhan dia masih lagi paling tinggi. So Negeri Sembilan lagi ramai boleh Jengka. Directly awak boleh nampak. Tak perlu pun nak kena tengok data. Berapa student tak perlu. Kita nampak terus daripada bar tersebut. Okay, so itulah kepentingan dia. So nak guna simple bacat ke, nak guna multiple bacat ke, nak guna komponen bacat ke, depends pada kita punya fungsi ataupun depends kepada macam mana kita nak represent kita punya data. Okay, terpulang. Alright. Dan bacat yang keempat kita panggil sebagai percentage komponen bacat.
Okay. Keywords dia adalah this one, percentage. When we are talking about percentage, means that the whole percent should be 100%. So for this case, every category akan ada tinggi bar yang sama. Sebab dekat sini, we are talking about percentage, not frequency anymore. Okay, bila percentage, semua akan ada 100%. Paling maksimum 100%. Okay, semua bar adalah 100. Untuk kampus Jengka 100, untuk kampus Negeri Sembilan pun 100, untuk kampus Kuala Terengganu pun 100, untuk kampus Pasir Gudang pun 100. Yang membezakan dia adalah data di dalam setiap bar. Okey, contohnya kampus Jengka keseluruhan pelajarnya 1,000. Daripada 1,300 lelaki. So 300 ni daripada 1,000 berapa persen? So 300 daripada 1,000 darab dengan 100 nak dapat persen, awak akan dapat 30%. So 30% adalah lelaki. Bakinya 70% adalah perempuan. So dalam awak punya bar, awak akan colourkan ataupun tandakan 30%. Katakanlah 30% tu dekat sini. Sini 30% lelaki. Ni 30. 30% lelaki, the rest adalah perempuan. Okey, untuk kampus Negeri Sembilan, 2,600 lelaki, berapa persen tu? Okey, so nak kira 2,600 lelaki bahagi dengan jumlah pelajar. Jumlah pelajar apa? Kalau awak kira yang Negeri Sembilan, awak kena bahagi dengan jumlah pelajar Negeri Sembilan. 2,600 bahagi dengan 5,300 darab dengan 100 nak dapatkan persen. So kita tekan kalkulator 2,600 bahagi dengan 5,300 darab dengan 100, awak akan dapat persen dia adalah 49.05. Okay, 49 lah. So katakanlah 49 tu ada dekat mana? Sini 40, sini 50. So 49 duduk dekat sini. 49 duduk kat sini. Katakan kita buat secara kasar. Alright. So ini 49. And the rest adalah perempuan. Sama juga, okay, untuk kampus yang lain, okay, untuk kampus Terengganu, kita nak tengok persen. Kita tengok pelajar lelaki ada 500. Berapa persen ni? Berapa persen daripada keseluruhan pelajar dia? So 500 daripada 3,000. Okay, 500 daripada 3,000 darab dengan 100 nak dapatkan persen. So awak akan dapat 60%. 500, tak sampai 60 ni. 6 bahagi dengan 3,000 darab dengan 100, awak akan dapat 16.67%. 16.67%. So 16%, katakanlah dekat sini. 16%. Okay, 16% dekat sini. So kita pun tandalah 16%. Okay, dan kampus Pasir Gudang lelaki ada 2,500 daripada 7,100. So nak kira 2,500 bahagi dengan 7,100 darab dengan persen, darab dengan 100. So 2,500 bahagi dengan 7,100 darab dengan 100. Okey, awak dapat 35.21%. Okey, 35.21%, katakanlah dekat sini. Awak pun tanda lelaki. Okay. So selebihnya tu adalah perempuan. Ini kita panggil sebagai percentage bar chart. Okay, percentage bar chart di mana percentage ini semuanya sama je tinggi dia kerana total persen kena 100. Okay, cumanya kalau saya tanya, okay, di antara 4 kampus,
yang mana yang bilangan persen pelajar lelaki dia sangat sedikit berbanding dengan pelajar perempuan. Directly kita nampak Kuala Terengganu. Lelaki dia sikit je berbanding dengan pelajar perempuan. Kalau kampus Negeri Sembilan ni kita nampak macam almost the same, macam almost sama nilai dia. Okay, so kalau kita tengok dekat nilai pun, ni 2,600, ini 2,700. Dia boleh nampak daripada bar chart. Okay, so ini adalah how to graphical-kan. Okay, kita punya data, represent kita punya data dalam bentuk grafik sama ada dengan menggunakan, dengan menggunakan table ataupun dengan menggunakan bar chart. Boleh ke? Boleh Doktor. Alright. So yang keempat, Boleh Doktor. Okay, bagus. Yang keempat untuk kualitatif data adalah dengan menggunakan pie chart. So bila kita guna pie chart, pie chart bentuknya adalah bulatan. Okay, so when we are talking about bulatan, dia bukan lagi 100% ke apa. Awak kena ingat yang satu bulatan diwakili oleh 360 degree. So bila kita nak lukis kita punya data dalam bentuk pie chart, kita kena tukar data kita dalam bentuk degree. Macam mana nak tukar data dalam bentuk degree? Kalau kampus Jengka tadi ada 1,000 pelajar, kampus Negeri Sembilan ada 5,300 pelajar, kampus Kuala Terengganu ada 3,000 pelajar, kampus Pasir Gudang ada 7,100 pelajar. Okey, macam mana kita nak transform menjadi pie chart? Yang pertama, awak kena totalkan dulu berapa jumlah pelajar ni. Okey, so 1,000 tambah dengan 5,300 tambah dengan 3,000 tambah dengan 7,100. So total kita ada 16,400 pelajar. Kemudian awak kena cari setiap satu kategori ni dalam bentuk degree. Macam mana nak cari dalam bentuk degree? Cara dia adalah jumlah, bahagi dengan total, darab dengan 360 degree. So 1,000 bahagi dengan total semua sekali 16,400. 1,000 bahagi dengan 16,400 darab dengan 360 degree, awak dapat untuk kampus Jengka adalah 21.95 degree. Okey, kita cari pula untuk Negeri Sembilan. 5,300 bahagi dengan total 16,400 darab dengan degree 360 degree. So 5,300 bahagi dengan 16,400 darab dengan 360, awak dapat 116.34 degree. Okey. Kuala Terengganu pula kita nak cari dalam bentuk degree. So Kuala Terengganu pelajarnya ada 3,000 bahagi dengan jumlah semua pelajar 16,400 darab dengan 360 degree. So 3,000 bahagi dengan 16,400, darab dengan 360. So awak dapat 65.85 degree. Dan yang terakhir, kampus Pasir Gudang 7,100 bahagi dengan 16,400 darab dengan 360 degree. So awak akan dapat 155.85 degree. Cuba awak tambahkan yang ini tambah yang ni tambah yang ni tambah yang ni, awak kena dapat 360 degree. Kita try 155.85 tambah 65.85 tambah dengan 116.34 tambah dengan 21.95, awak dapat 360 degree. Okay, so sekarang barulah kita boleh lukis kita punya pie chart. Kita tengok dulu yang mana yang paling kecil adalah kampus Jengka. So kita start dengan titik tengah-tengah ni. So kampus Jengka ada 21.95. So agak-agaklah ataupun awak boleh guna projector betul? Protector. Okay, protector. So ini adalah 21.95 degree. Ini kampus Jengka.
And then yang kedua, kita ada kampus Kuala Terengganu 65.85. So katakan 65.85 macam ni. Besar sikit. Okay, 65.85 degree. Kampus Kuala Terengganu. Okay, and then kita ada 116. So 116 macam ni lah katakan agak-agak. So ni 116.34 ni kampus Negeri Sembilan, and the rest ini adalah 155.85 ini adalah kampus Pasir Gudang. And then kita nak bagi nampak cantik sikit, kita colourkan lah kita punya pizza ni. Ni bulan puasa ni nampak macam pizza. Okay, so kita colourkan lah sikit bagi nampak menarik kita punya pie chart. Okay, so ini mewakili kampus Kuala Terengganu. Okay, and then yang ini mewakili kampus Pasir Gudang. So ini adalah one more cara macam mana kita nak bentukkan kita punya kualitatif data dalam bentuk pie chart yang keempat. So ini adalah untuk kualitatif data. Alright, so now kita move kepada kuantitatif data. Okay, di mana kuantitatif data ni awak tahu dia adalah data yang berada dalam bentuk numerik ataupun dalam bentuk nombor. So bila dia berada dalam bentuk nombor, contohnya kalau awak nak mengkaji berat badan pelajar UiTM kampus Jengka, kata kalau petang ni berangin dah perut. Okey, katakanlah pelajar UiTM kampus Jengka ada 1000. So katakanlah awak pun distribute questionnaire, dapatlah balik jawapan, dapatlah balik questionnaire daripada pelajar. Apa data yang awak akan dapat dalam questionnaire awak tu adalah berat pelajar. Sebab awak tanya dia berapa berat dia pun jawab. Okey, 70.1, 36.5, 72.3, 74.5, 46.3, 81.2, 92.3, 87.5, 86, 85, 80, 63, 62, 58, 51 contoh. Kalau 1000 lah data awak akan dapat. So kalau kita nak transform kita punya data ini ke dalam table, kalau awak nak buat frekuensi table macam kualitatif data tadi, awak akan ada kategori. Kategori awak adalah weight, berat, dan satu lagi ni frekuensi. Susah. Kenapa? Sebab berat ni berbeza-beza. Takkan awak nak buat satu-satu. Yang berat 70.1 ada seorang. Yang berat 36.5 ada seorang. Yang berat 72.3 ada seorang. Jenuh. Berkemungkinan 1000 pelajar UiTM kampus Jengka tu 1000-1000nya berat berbeza-beza. Takkanlah kita nak senaraikan 1000. So dia ada cara dia untuk kuantitatif data, di mana cara yang pertama untuk kita represent kuantitatif data adalah menerusi frequency distribution table. Okay, di mana di dalam frequency distribution table ni ada beberapa maklumat penting yang awak kena tahu. Maklumat yang pertama adalah class interval. Apa dia kelas interval? Kelas interval ni maksudnya range nilai. Contohnya kalau macam berat, katakanlah berat tu kita mula dengan berat paling ringan 30. Okey, so kita start kelas kita dengan 30 sampai 39. Kelas yang pertama. 40 sampai 49. Kelas yang kedua. 50 sampai 59. Kelas yang ketiga. 60 sampai 69, kelas yang keempat.
70 sampai 79, kelas yang kelima. 80 sampai 89, kelas yang keenam. Okey, ini adalah range yang kita panggil sebagai kelas interval. So kelas interval ni maksudnya dia bermula dengan nilai bawah sehingga nilai yang atas. Nilai yang bawah ni kita panggil sebagai lower limit. Nilai yang atas ni kita panggil sebagai upper limit. Maksudnya, mana-mana pelajar yang mempunyai berat badan within 30 hingga 39, dia duduk dekat kelas yang pertama. Awak kira lah, berapa pelajar yang berat dia antara 30 sampai 39? Ada seorang je. So, frekuensi. Okay, frekuensi. Maklumat yang kedua, ada frekuensi seorang. Berapa pelajar yang beratnya antara 40 hingga 49? Ada seorang. Seorang. Berapa pelajar yang beratnya 50 sampai 59? Ada dua orang. Satu, dua. Berapa pelajar yang beratnya 60 hingga 69? Ada dua. Satu, dua. Berapa pelajar yang berat antara 70 hingga 79? Ada satu, dua, tiga. Berapa berat pelajar 80 hingga 89? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan berat pelajar antara 90 hingga 99 ada seorang. Okay. So sekarang ni awak dah letakkan data awak, tengok yang banyak-banyak ni data satu-satu ni dalam bentuk table, lebih mudah. Lebih mudah. Okay, ni contoh. Okay, so maklumat pertama yang penting untuk frequency distribution table bila kita buat untuk kuantitatif data adalah class interval. Class interval ni sebenarnya suka hati awak. Awak nak berapa daripada 30 sampai 39 ataupun awak boleh je buat 30 sampai 35, 36 sampai 39. Boleh, tak ada masalah. Okey, ikut kepada awak, tapi dia akan bermula dengan berat yang paling ringan dan dia mesti cover berat yang paling berat. Contohnya kat sini yang paling berat 92, mesti ada kelas yang boleh masuk 92.3. Okey, so sekarang ni kelas, nilai yang bawah kita panggil lower limit. So untuk kelas yang kedua, lower limit dia 40, upper limit dia 49. Kelas yang ketiga, lower limit dia 50, upper limit dia 59. Kelas yang keempat, lower limit dia 60, upper limit dia 69. So yang mana yang rendah kita panggil lower limit dan yang mana yang nilai yang tinggi kita panggil dia sebagai upper limit. And then kita ada maklumat frekuensi. Maklumat ketiga yang penting untuk awak punya frequency distribution table when we are dealing with the quantitative data adalah class boundaries. Macam mana kita nak cari class boundaries? Dengan betul-betul caranya adalah 0.5 sebelum lower limit sehingga 0.5 selepas upper limit untuk setiap kelas. 0.5 sebelum lower limit sehingga 0.5 selepas upper limit. So, kalau 0.5 sebelum lower limit untuk kelas yang pertama ni berapa nilainya? 29. Yes, 29.5. 0.5 sebelum lower limit. Berapa 0.5 selepas upper limit? 39,5. Yes, 39.5. Ini kita panggil sebagai class boundaries. Okay, 0.5 sebelum lower limit hingga 0.5 selepas upper limit. So lower limit 40, 0.5 sebelum 40 adalah 39.5 hingga 0.5 selepas 49.5. 0.5 sebelum 49.5, 0.5 selepas 59.5.
0.5 sebelum 59.5, 0.5 selepas 69.5, 0.5 sebelum 69.5, 0.5 selepas 79.5, 0.5 sebelum 79.5, 0.5 selepas 89.5, 0.5 sebelum 89.5, 0.5 selepas 99.5. So ini kita panggil class boundaries. Macam mana awak nak tahu kelas yang diberi kepada awak tu adalah kelas limit, kelas interval ke kelas boundaries? Cara dia awak tengok dekat sini. Kalau upper limit kelas tersebut dengan lower limit kelas seterusnya sama, kita panggil ini adalah class boundary. Upper limit sama dengan lower limit next class. Upper limit sama dengan lower limit next class. Upper limit sama dengan lower limit next class. Ini adalah class boundaries. Kalau kelas interval tak sama. Upper limit dengan lower limit tak sama. Upper limit dengan lower limit tak sama. Next number. Lower limit adalah next number. Lower limit adalah next number. Okay, so itu cara macam mana nak kenal. Sometimes dalam soalan dia nak trick awak, dia tak bagi kelas interval, dia bagi kelas boundaries. Tapi nanti pelajar dia tak perasan, dia pergi buat lagi 0.5 sebelum, 0.5 selepas. Salah lah. Okay, sebab tu awak kena faham apa beza kelas interval dan juga kelas boundaries. Okay, so kelas boundaries, low upper limit sama dengan next lower limit. Itu maklumat ketiga yang perlu ada dalam frequency distribution. Okay. Next adalah class width. Class width ni adalah size kelas. So size kelas awak boleh cari dengan menggunakan 3 cara. Cara yang pertama, lower limit tolak dengan lower limit kelas sebelumnya. 40 tolak 30, awak dapat 10. 50 tolak 40, awak dapat 10. 60 tolak 50, awak dapat 10. Maksudnya kelas width awak adalah 10. Saiz kelas biasanya sama. Cara pertama. Cara kedua, upper limit tolak upper limit. 49 tolak 39 pun awak dapat 10. 59 tolak 49 pun awak dapat 10. 69 tolak 59 pun awak dapat 10. Cara kedua. Cara ketiga, upper boundary tolak lower boundary. 39.5 tolak 29.5 pun awak dapat 10. 49.5 tolak 39.5 pun 10. 59.5 tolak 49.5 pun 10. Itu cara mencari class width. Class width ini adalah size kelas. Ada 3 cara. Sama ada lower limit tolak lower limit, ataupun upper limit tolak upper limit, ataupun lower boundary, upper boundary tolak lower boundary. Mana-mana pun boleh, dan kebiasaannya saiz kelas akan sama untuk semua kelas. Okay. Dan maklumat yang ketiga yang penting untuk frequency distribution table adalah kelas midpoint. Midpoint ni titik tengah. So macam mana nak dapat kelas midpoint? Ada 2 cara. Cara yang pertama, lower limit tambah dengan upper limit bahagi dengan 2. Okay. So akan dapat 34.5. Ataupun lower boundary tambah dengan upper boundary bahagi dengan 2 pun boleh. 29.5 campur 39.5 bahagi dengan 2, awak akan dapat 34.5. 40 tambah 49 bahagi 2, awak akan dapat 44.5. Okay. Another cara adalah awak cuma perlu cari midpoint yang pertama sahaja. Okay. Midpoint yang seterusnya awak tambah dengan saiz kelas.
34.5 campur 10, 44.5. Campur lagi 10, 54.5. Campur lagi 10, 64.5. Campur lagi 10, 74.5. Campur lagi 10, 84.5. Campur lagi 10, 94.5. So, awak akan dapat titik tengah untuk setiap kelas. So, ini adalah 5 maklumat penting yang perlu ada dalam frequency distribution table bila kita dealing dengan kuantitatif data. Okay. Kenapa dia penting? Later bila kita dah masuk measurement, awak akan tahulah kenapa dia penting. Okay. Yang kedua adalah relative frequency distribution. Sekejap azan. Sekejap Okay kelas. Okay, sikit lagi sabar buat bertenang. Relative frequency distribution table pula. Okay, untuk relative frequency distribution table, apa yang perlu ada adalah yang pertama, dua maklumat yang penting adalah the category, the interval dan juga frekuensi. Dikatakanlah kita masih lagi menggunakan interval yang sama tentang berat tadi. Okay, so kita copy kejap. Okay, kita copy kejap. Bagi saya bagi comel sikit. Okay, kita copy. Ini adalah kelas interval dan juga frekuensi.
Okay, so apa yang perlu ada bila kita nak buat relative frequency distribution? Okay, dia ada relative frequency punya maklumat. So apa relative frequency punya maklumat? Relative frequency punya maklumat ada 3. Okay, relative frequency punya maklumat ada 3. Yang pertama adalah decimal, fraction. Yang kedua adalah decimal. Dan yang ketiga adalah percentage. So, macam mana nak cari fraction? Fraction ni senang je kelas. Yang pertama, awak kena tahu total frequency. So, 1 campur 1, 2 campur 2, 4, 6, 9, 14, 15. So, total frequency kita ada 15. So, fraction adalah frequency untuk kelas per dengan total. Okay, 1/15, yang ini pun 1/15, yang ini 2/15, yang ini 2/15, yang ini 3/15, yang ini 5/15, yang ini 1/15. Di mana in total nanti awak akan dapat dia sama dengan 1. Kenapa 1? 1/15 campur 1/15, 2/15. Campur 2/15, 4/15. Campur lagi 2/15, 6/15. Campur 3/15, 9/15. Campur 5/15, 14/15. Campur dengan 1/15, 15/15. So 15/15 adalah sama dengan 1. Ini dalam bentuk fraction. Macam mana nak dapat dalam bentuk desimal? Tekan saja kalkulator kelas, 1 bahagi dengan 15. Dapatlah 0.07. Contoh. Sorry, angin. Okay, saya terpaksa declare. Nanti orang ingat saya kenyang pula. 0.07, 1 bahagi 15. 2 bahagi 15 adalah 0.13. Ini pun 0.13. 3 bahagi 15, 0.2. Okay, lepas tu 5 bahagi 15, awak dapat 0.33. 1 bahagi 15, awak dapat 0.07. Okay, kalau awak totalkan semua ni pun awak akan dapat sama dengan 1. Cuba tekan 0.07 tambah 0.07 tambah 0.13 tambah 0.13 tambah 0.2 tambah 0.33 tambah 0.07. Dapat sama dengan 1. Percentage. Macam mana nak dapat percentage? Senang je kelas. Ambil desimal ni darab dengan 100 dapat 7. Yang ini darab 100 dapat 7. Yang ini darab 100 dapat 13. Ini darab 100 dapat 13. Darab 100 dapat 20. Darab 100 dapat 33. Darab 100 dapat 7. Total semua ni awak akan dapat 100%. So ini adalah yang dipanggil sebagai relative frequency distribution. Boleh faham tak tentang relative frequency distribution ni? Setakat ni faham, Doktor. Alright, good. Okay, so dia datang daripada frekuensi untuk setiap kelas. Okay, so frekuensi bahagi dengan total, awak dapat fraction. Awak kira guna kalkulator, dapat decimal. Darab dengan 100, dapat percentage. Okay, frekuensi per dengan total, dapat fraction. Bahagi guna kalkulator, dapat decimal. Darab dengan 100, dapat percentage. So ini adalah apa yang perlu ada di atas relative frequency distribution. Okay, and then yang ketiga kita ada table yang kita panggil sebagai cumulative frequency distribution table. Okay, so untuk cumulative frequency distribution table, okay, dia punya keyword dia adalah this one, cumulative. Cumulative ni maksudnya adalah terkumpul. So dia maksudnya adalah frekuensi terkumpul. So apa yang perlu ada di atas table yang melibatkan
cumulative frequency. Okay, saya copy dulu yang ini. Kita nak guna data yang sama. Okay. So yang pertama kita kena ada kelas interval dan frekuensi masih lagi sama. Okey, kelas interval dan frekuensi masih lagi sama. Maafkan tiba saya yang buruk ni. Okey. Maklumat ketiga yang kita kena ada adalah less than upper bound. Kita perlu ada upper boundaries. Macam mana nak cari upper boundary? Upper limit tambah 0.5. 39.5. Upper limit tambah 0.5. 49.5. Upper limit tambah 0.5. 59.5. Upper limit tambah 0.5. 69.5. 79.5. 89.5, 99.5. Maklumat ketiga. Maklumat keempat, awak kena ada cumulative frequency. Frekuensi terkumpul. Apa dia frekuensi terkumpul? Frekuensi terkumpul adalah frekuensi untuk kelas tersebut ditambah dengan semua frekuensi kelas sebelumnya. Okey, so kalau macam kelas yang pertama ni, sepatutnya sebelum kelas yang pertama ni kita ada another one class. Nanti awak tengok dalam video saya. Okey, kelas tu frekuensinya kosong. So frekuensi kelas ini tambah dengan kosong, kumulatifnya adalah 1. Next adalah frekuensi kelas ni tambah dengan frekuensi kelas sebelumnya, 2. Frekuensi kelas ni tambah dengan frekuensi kelas sebelumnya dan kelas sebelumnya semua sekali, 4. Frekuensi yang ini tambah dengan semua frekuensi kelas sebelumnya, 6. Ataupun another cara adalah cumulative frequency tambah dengan frekuensi kelas, awak akan dapat cumulative frequency untuk kelas ini. Cumulative tambah dengan frekuensi, dapat cumulative frequency. Cumulative tambah dengan frekuensi, dapat cumulative frequency. Cumulative tambah dengan frekuensi, dapat cumulative frequency kelas yang baru. Cumulative tambah dengan frekuensi, dapat cumulative frequency. Cumulative tambah frekuensi dapat cumulative frekuensi, di mana akhirnya cumulative frequency ini adalah the total number of the frequency. Itu maknanya frekuensi terkumpul. Apa gunanya frekuensi terkumpul ni? Kalau saya tanya ke awak, berapa ramai pelajar yang mempunyai berat badan kurang daripada 49? So, pelajar yang mempunyai berat badan kurang daripada 49 adalah pelajar dekat kelas yang ini dan kelas yang ini. So, awak akan tambah 1 tambah 1, 2. Kalau saya tanya awak, berapa jumlah pelajar yang berat badan dia kurang daripada 79? So, berat badan pelajar yang kurang daripada 79 ada dekat sini, 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 sini. Semua kurang daripada 79. So, kalau awak nak tahu, awak kena tambah 3 campur 2, campur 2, campur 1, campur 1. So, ada berapa? 9 orang pelajar yang beratnya kurang daripada 79. Tetapi, bila kita ada cumulative frequency, kita terus sahaja tengok. Berapa pelajar yang kurang daripada 79? Awak pun tengok, okay, ni kurang daripada 79 ada 9 orang pelajar. Sama macam kita kira tadi, 9 orang. Berapa pelajar yang berat badan dia kurang daripada 59? 4 orang. Kalau kita rujuk balik, kurang daripada 59, 2 campur 1 campur 1, 4 orang. So, bila kita ada cumulative frequency, kita tak perlu dah nak tambah kerana cumulative frequency ini dia mewakili frekuensi terkumpul sesuatu kelas dan kelas sebelumnya. Okay, so itu kegunaan dia. Berapa jumlah semua pelajar? 15.
cumulative frequency, frekuensi terkumpul. Itu adalah maklumat keempat yang penting dalam cumulative frequency distribution. Dan maklumat yang kelima adalah cumulative relative frequency. So awak kena tahu relative frequency sama ada fraction, decimal atau percentage, mana-mana satu. So bila kita nak cumulative relative frequency, awak pilihlah sama ada awak nak ambil fraction, decimal ataupun percentage. Katakanlah saya nak ambil percentage. So macam mana saya nak dapatkan cumulative? Start dengan yang pertama, 7. Yang ini tambah dengan frekuensi yang kedua, 7 tambah 7, 14. 14 campur dengan the next, 13, 27. 27 campur dengan the next, 13, 40. 40 campur dengan the next, 20, 60. 60 campur dengan the next, 33, 93. 93 campur dengan the next, 7, 100. Total percentage sama dengan 100. Okay, so ini adalah cumulative relative frequency. So relative frequency ni terpulang, nak pilih persen pun boleh, nak pilih decimal pun boleh, nak pilih fraction pun boleh, mana-mana. Okay, so ini adalah maklumat yang perlu ada di cumulative frequency distribution, kita akan guna later. So ini adalah 3 table yang kita boleh gunakan untuk kita present kita punya kuantitatif data. Dan kuantitatif data boleh dipresent juga secara graphical, ada 4 cara. Okey, cara yang pertama adalah histogram. Nanti awak tengok balik video. Dalam video ada terangkan macam mana nak lukis histogram, macam mana nak lukis frekuensi polygon, macam mana nak lukis cumulative frequency polygon, ataupun nama lain dia adalah OGIF. Kalau awak ingat masa awak sekolah dulu, OGIF ni bentuk dia macam bentuk S. Biasanya kita akan lukis dengan menggunakan flexible curve yang warna biru tu kalau awak masih ingat. Okey, dan yang keempat adalah stem and leaf display. Ini adalah 4 cara kita nak present kita punya data dalam bentuk graphical. Sama ada histogram, kalau tadi dekat dalam kualitatif kita ada bar chart, kita ada pie chart. Dalam kita punya kuantitatif kita ada histogram, frekuensi polygon, OGIF dan juga stem and leaf display. Yang ini semua ada dekat dalam video. Saya dah terangkan macam mana cara kita nak present. Okay, so ada apa-apa soalan tak untuk kelas petang ni? Setakat ni tak ada, Doktor. Ada. Alright, so ini adalah how we can represent our data dengan menggunakan sama ada table ataupun graphical. Okay, so untuk kualitatif tadi kita ada contingency table, kita ada frequency distribution table. Secara graphical kita ada 4 jenis bar chart, simple bar chart, multiple compound bar chart, component bar chart, percentage component bar chart dan juga pie chart. Untuk kuantitatif data kita ada frequency distribution table, kita ada relative frequency distribution table dan kita ada cumulative frequency distribution table. Secara grafikalnya kita ada histogram, frequency polygon, OGIF dan juga stem and leaf display. Itu cara represent. Next class insya-Allah hari Isnin saya akan bagi awak video macam mana kita nak buat measurement. Measurement ni ada banyak. Measure of central tendency terdiri daripada mean, mode dan median. Measure of location kita ada variance, standard deviation. Measure of dispersion kita ada measure of skewness. Okay, so kita akan belajar semua cara macam mana kita nak measure kita punya data. Okay, so untuk kelas hari ini cukup kita buat summary apa yang ada dalam video yang telah dikongsikan kepada awak. Pastikan awak tengok semua video, jangan kumpul sampai sangat-sangat akhir baru nak tonton, nanti awak akan stres.
Okay, jangan lupa tanda you future untuk kelas hari ni. So recording macam biasa saya akan share dalam Google Classroom once available. So kelas, thank you very much. Okay, itu sahaja untuk kelas kita hari ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat berbuka puasa. Bye. Thank you, Doktor. Alright. Thank you, Doktor. Thank you, Doctor. Alright. Welcome. Thank you, Doctor. Welcome. Thank you, Doctor. Doktor, Ya, saya nak tanya. ya. Attendance dekat You Future tu memang pagi eh? Oh, saya buat pagi eh? Ha. Sila buat pagi. Okay, kejap. Kejap saya tengok. Saya tukar kejap lagi. Tanya dia semula. Okay. Alright, thank you.